Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita semua dalam channel Ustaz Tengku untuk meneruskan lagi PDPR online kita pada kali ini. Okey, jadi hari ini Ustaz teruskan lagi PDPR online untuk subjek hadis bagi tahun 2. Okey, jadi kita nak sambung sikit lagi berkaitan dengan hadis yang bertajuk sedekah. Jadi, hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Pastikan di sisi kamu semua ada buku teks hadis tahun 2 dan juga buku aktiviti hadis tahun 2 silibus Jawi. Okey, jadi kita teruskan. Okey, macam biasa, Ustaz akan guna buku teks hadis tahun 2. Pastikan ada ya, kalau tak ada terus pergi ambil. Okey, jadi kita teruskan lagi hadis yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, kita nak hafal lagi sikit dan kita nak baca lagi sikit. Nak bagi kamu ingat dan juga kamu faham. Okey, ini adalah pecahan ayat dia. Okey, Ustaz cuba kita baca sama-sama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir ni, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad tu bersabda apa? Kullu ma'rufin sadaqatun. Kullu ma'rufin sadaqatun. Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Riwayahul Bukhari. Riwayat daripada Al-Bukhari. Al-Bukhari ni dia cerita, dia cakap daripada Jabir. Jabir ni dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad tu bersabda, Nabi Muhammad cakap apa? Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Okey, sentiasalah kita membuat kebaikan. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah maksud sedekah. Okey, muka surat 8. Sedekah dalam makna khusus adalah pemberian kepada orang fakir dan miskin. Sama ada wang, makanan atau pakaian bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Sedekah maksudnya ialah memberi sesuatu kepada orang fakir dan miskin. Tak kiralah wang, duit, makanan ataupun pakaian. Bagi apa? Bagi tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sentiasa bersedekah. Allah suka orang yang bersedekah. Manakala sedekah dalam makna umum, ni makna masuk ramai-ramai, adalah setiap perbuatan yang baik yang selari dengan perintah Allah Ta'ala. Setiap perbuatan yang baik. Tak kiralah dia buat benda apa, asalkan benda tu benda baik. Asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Allah, perintah Allah, yang selari dengan perintah Allah. Allah suruh buat apa? Allah suruh sedekah. Allah suruh buat apa? Allah suruh tolong ibu bapa. Allah suruh buat apa? Allah suruh kita sentiasa menolong orang ramai. Tak kiralah dia adik kita ke, dia saudara kita ke. Kita sentiasa tolong. Sebab kalau kita buat benda baik, insya-Allah itu dikira sedekah. Bila dikira sedekah, kita dah pun dapat pahala. Okey? Kenapa? Contoh perbuatan yang baik ini. Contoh perbuatan yang baik. Okey? Yang pertama ialah niat. Yang pertama ialah niat. Berazam menjadi murid yang baik dan belajar bersungguh-sungguh. Niat kita. Kita pergi sekolah ataupun kita duduk rumah, kita dengar ustaz ajar ni. Kita berazam, kita dengar, kita belajar, kita faham,
kita dapat menjadi pelajar yang sentiasa bersungguh-sungguh, pelajar yang rajin, cemerlang, insya-Allah. Niat kita tu. Niat kita nak tengok YouTube Ustaz ni nak belajar. Dapatlah ilmu insya-Allah. Yang kedua, perkataan. Perkataan. Kita sentiasa mengucapkan perkataan yang baik dan sopan. Tak bolehlah mencarut, duk ikut bahasa-bahasa yang tak elok. Sentiasa berzikir, sentiasa mengucap perkataan yang baik. Kalau kawan tu dapat anugerah, cakap tahniah. Jangan nak jealous-jealous. Ataupun apa-apa benda yang baik. Sentiasa berzikir, jatuh je, astagfirullahalazim, alhamdulillah. Terima kasih mak. Kalau mak masakkan makanan. Sentiasa mengucapkan perkataan yang baik. Dapat pahala. Situ senang je nak dapat pahala. Buat benda yang baik, niat benda yang baik, dapat pahala. Ucap perkataan yang baik, dapat pahala. Baru je ucap ni. Lagi yang ketiga, perbuatan. Ni apa yang kita buat ni? Mendamaikan rakan yang bergaduh. Ini contohlah, mendamaikan rakan yang bergaduh. Kat sekolah nanti kita tengok ada kawan kita bergaduh. Tekin-tekin mulut, kita datang, kita cakap, kita tak baik bergaduh ni, tak elok, Allah tak suka. Kita damaikan dia, kawan-kawan semua. Kita buat perbuatan yang baik. Ataupun kalau cikgu tu suruh mewarna, kita tak ada warna, kawan kita pun bagi warna kat kita. Kita ucap terima kasih. Ataupun kalau kawan kita yang tak ada warna tu, kita yang bagi pinjam. Kita buat benda yang baik. Bagi benda yang baik. Kita tolong dia. Itu ialah perbuatan yang baik. Okey, niat yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Itu ialah maksud sedekah secara umum. Dapat pahala insya-Allah. Okey, untuk hari ini ada beberapa tugasan yang kita nak buat sama-sama di dalam video ni. Jadi, keluarkan dan sediakan buku aktiviti. Untuk tugasan hari ini kita akan pakai buku aktiviti. Okey, keluarkan buku aktiviti muka surat 1. Okey, Ustaz nak ajar kamu sambil-sambil kita nak buat tugasan ni, kepentingan mempelajari hadis. Kenapa kita penting belajar hadis ni? Maksud dia, hadis ialah sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi, yang Nabi cakap. Dari segi ucapan, Nabi cakap ni, ucapan. Dari segi perbuatan, ni perbuatan apa yang Nabi buat, atau takrir. Apa maksud takrir? Dia membenarkan sesuatu tindakan. Okey, ada 3 benda yang Nabi buat. Ada 3 benda yang kita sandarkan untuk mempelajari hadis ni. Okey, yang pertama ialah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir. Okey, soalan dia, isi tempat kosong, berpandukan jawapan yang betul. Okey, soalan dia, hadis ialah sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari segi apa? 3 perkara tadi. Okey, jap. 3 perkara tadi. Okey, Ustaz highlightkan 3 perkara tadi. Yang pertama ialah ucapan. Okey. Kalau kamu dah dapat ni, kamu boleh terus ambil pensel dan tulis ucapan ni dalam ruang kosong yang diberikan. Okey. Yang kedua, perbuatan. Yang kedua, perbuatan. Ni yang kedua lah. Sama. Okey, perbuatan. Tebakan lagi. Perbuatan. Okey, perbuatan ni tulis kat ruang yang disediakan. Dan yang ketiga, jap. Mana ni? Okey, yang ketiga ialah takrir. Ni takrir. Ni takrir. Saya highlightkan lagi. Okey, ada 3 benda yang kamu kena tulis balik. Ucapan, perbuatan, takrir. Okey, sila tulis sekarang. Okey, seterusnya. Okey, muka surat 2. Tandakan right pada kepentingan mempelajari hadis.
Okey, tandakan right pada kepentingan mempelajari hadis. Okey, yang pertama, Ustaz baca sebagai hiburan semata-mata. Nak suka-suka je belajar, betul ke? Salah. Okey, yang kedua, ajaran Islam dapat dihayati, didalami, didekati. Betul ke tak ni? Ajaran Islam ni dapat dihayati. Ya, betul. Okey, jawapan dia betul. Jadi Ustaz ambil satu. Yang betul yang macam mana ni? Yang ni. Ustaz ambil ni. Okey, tandakan right. Ustaz tak ada right, jadi Ustaz buat macam ni je. Boleh Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, dapat memiliki kitab-kitab hadis. Dapat banyak buku hadis. Betul ke? Kurang tepat. Yang keempat, sebagai penerangan kepada Al-Quran. Ni sebagai penerangan kepada Al-Quran. Kita ambil lagi. Ni betul ni. Sebagai penerangan kepada Al-Quran. Tandakan right. Okey. Seterusnya, nombor 5. Melahirkan sifat bangga diri. Rasa sombong kalau kita belajar hadis. Betul ke? Salah. Salah Tak payah tanda. Okey, nombor 6. Sumber hukum kedua dalam agama Islam. Ya, sumber hukum kedua dalam agama Islam. Yang pertama ialah Al-Quran dan yang kedua ialah hadis. Sebab tu kita belajar hadis. Okey, tandakan right pada ketiga-tiga di kiri ni Okey, seterusnya muka surat 3. Okey. Pilih dan tulis kebaikan mempelajari hadis. Kena pilih dan tulis balik ada 3. Dia bagi 5, kena pilih 3 kebaikan mempelajari hadis. Okey, Ustaz baca yang pertama. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak mencintai? Ya, betul. Okey, jadi kalau betul kita buat. Ustaz tanda Tanda yang mana ni? Okey, yang ni. Okey. Ni betul. Okey. Yang kedua, mendapat pujian masyarakat. Masyarakat pun puji kita. Kurang tepat. Yang ketiga, menambahkan ilmu dan pengetahuan. Betul ke tak? Menambahkan ilmu dan pengetahuan. Ya, betul. Tambah ilmu pengetahuan kita. Dapat banyak ilmu berkaitan dengan hadis. Apa yang Nabi buat. Okey, yang keempat. Meningkatkan keimanan seseorang. Meningkatkan keimanan seseorang, betul tak? Ya, betul. Makin tinggilah iman kita, makin hebatlah kita belajar ilmu agama. Okey, dan yang kelima, mendapat kekayaan di dunia. Kaya kalau kita belajar hadis. Salah Jadi ada 3 benda yang betul. Jadi, kebaikan mempelajari hadis, sila salin balik. Nombor 1 yang atas, nombor 2 yang nombor 3 ni, dan yang nombor 3 yang keempat ni. Okey, salin balik dalam buku hadis muka surat 3. Okey, itu sahaja daripada Ustaz untuk hari ini. Ustaz harap kamu dapat buat tugasan Ustaz sambil-sambil belajar, terus buat tugasan Ustaz. Okey, kalau dah siap tugasan Ustaz tu, dah siap tulis semua, kamu terus tulis nama kamu pada ruang komen YouTube Ustaz untuk Ustaz cek kehadiran dan Ustaz nak ambil markah pentaksiran. Okey, itu sahaja daripada Ustaz hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat menjawab.